Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk 2.3 pembezaan peringkat kedua. Okey. So cikgu rasa setakat ni harap awak boleh ikutlah ya. Boleh ikut apa yang kita dah belajar pembezaan tu. Pembezaan ni memang tough sikit lah topik dia. Tapi awak kena belajar juga sebab nanti dekat universiti jumpa dekat tajuk kalkulus. Sekarang susah tapi mungkin masa awak dah dekat U nanti awak rasa taklah susah sangat. Okay, so kita tengok pembezaan peringkat kedua. Dia tak susah sangat, okay. Katakanlah dia bagi persamaan kubik. Kenapa dia persamaan kubik? Awak tengok ni kubik dekat sini. Dia bagi kat situ kuasa 3 kan. Kuasa 3. Jadi kuasa 3 tu kubik lah, graf kubik. Okay, mula-mula kita persamaan kubik ni di sini kita bezakan pada peringkat pertama. Pembezaan peringkat pertama dia jadi macam ni. Okay, lepas kita bezakan peringkat pertama, kita kena beza lagi sekali. Yang kita dapat ni, pembezaan peringkat pertama ni, kita bezakan lagi sekali. Itu pembezaan peringkat kedua. Untuk apa kita buat pembezaan peringkat kedua ni? Selalunya kita buat pembezaan peringkat kedua ni untuk kita nak cari titik maksima dengan titik minima. Itu sebabnya. Okay, tapi tak apalah, kita tengoklah, perhatikan bahawa pembezaan suatu fungsi y sama dengan fx terhadap x di atas menghasilkan suatu fungsi x yang lain. Okay, dia dapat fungsi x yang lain. Okay, fungsi dy dx atau pembezaan ni, ini dikenali sebagai terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan fx terhadap x. Okay, yang kali pertama kita beza itu dipanggil terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan fx tu terhadap x. Kemudian kita bezakan lagi sekali yang kita dah bezakan tadi tu untuk pembezaan kedua. Okay, kita akan dapat lagi terbitan kedua. Okay, terbitan pertama pembezaan kali pertama lah. Kemudian bila terbitan pertama tu kita bezakan lagi, dapatlah terbitan kedua. Okay, so kita try tengok contoh sana. Cikgu buat sebelah-sebelah split Windows ni. Sebabnya cikgu perlukan ruang untuk menconteng. Okay, so kita tengok contoh muka surat 49. Okay, muka surat 49 ni okay, dia bagi persamaan kubik dia ialah, kita tengok contoh dulu y sama dengan x kuasa 3 tambah 4 per x kuasa 2. Okay, yang ini kita x kuasa 3 kita naikkan dulu. Jadi x negatif 2. Lepas tu kita bezakan kali pertama benda ni. Okay, kita bezakan dy per dx sama dengan 3x kuasa 2. Ni kalau bezakan dapat negatif 8 x kuasa negatif 2 tolak 1 negatif 3. So ini pembezaan kali pertama. Okay, kita dah dapat pembezaan kali pertama ni. Pembezaan kali pertama boleh juga ditulis f prime x. Samalah maksud dia. Okay. So pembezaan kali pertama ni kita bezakan lagi sekali. Okay. Pembezaan kali kedua ni simbol dia ialah d2y. Okay, d kuasa 2y. Kemudian dx kuasa 2. Cara menulis pembezaan kali kedua, ingat dekat d tu kuasa 2, dekat x tu yang kuasa 2. Okay, sebab apa? Dia macam ni. Tapi kalau awak darab yang bawah ni, sebenarnya dia ada kurungan yang tersirat. Sebab ada kelas mana entah tanya dengan Cikgu Azmah. Cikgu Azmah tanyalah dekat Guru Malaysia. Jadi dia orang kata dia dalam keadaan macam ni tapi dia ada kurungan tersirat. Dia ada istilah dia apa entah cikgu pun lupa. Tapi kalau pembezaan kali kedua macam memang dia punya formula d kuasa 2y per dx kuasa 2. Ataupun simbol dia f prime tu 2 kali. Itu maksud pembezaan kali kedua. Okey. Simbol-simbol ni kena tahulah. Okay, nanti dekat U jumpa tak tahu pula kan. Ni basic lah. Okay, so untuk bezakan kali kedua, yang kotak ni kita bezakan kali kedua.
So bila kita bezakan kali kedua, dia dapat 3 kali 2, 6, X 2 tolak 1, jadi 1 lah. Kemudian kita bezakan yang sebelah tu, jadi negatif 8 darab negatif 3 dapat 24. Negatif-negatif positif, 24. Okey, 24 X negatif 3 tolak 1 jadi negatif 4. Awak kena cekap mencorak pembezaan ni. Okey, so ini adalah pembezaan kali kedua. Okey, simbol dia boleh juga F prime 2X. Ini pembezaan kali pertama, ni pembezaan kali kedua. Simbol dia selain pada D kuasa 2Y, DX kuasa 2. Okey, lepas tu kalau kita nak susun bagi cantik, kita buatlah macam ni. D 2Y per DX kuasa 2, 6X tambah 24. Negatif tu kita bawa pergi bawah. Dia jadilah macam tu. Yang ini ni kita susun balik ni. Okay, so yang ni kita susun balik lah. Okay, so sekarang ni kita dah dapat A. Kita tengok pula B. B tu dia suruh buat apa? B tu dia dah ada jalan kerja tapi cikgu saya nak terang kan. Jadi cikgu tulis kat sebelah kanan cikgu ni. Okay, dia bagi fungsi. Fungsi dia adalah G(X) sama dengan 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 7x tolak 9. So dia bagi pembezaan kali kedua. Okay, jadi kena beza kali kedua. Ni belum beza jadi kita bezakan lah. Okay, so kita pakai G prime, beza kali pertama. 2 kali 3, 6x 3 tolak 1 jadi 2. Okay, 2 kali 3, 6x. Okay, yang ni jadi tolak 7. Okay, ni kita beza kali pertama. Kita beza pula kali kedua, Gx. Okay, beza kali kedua dia ada, prime tu ada 2. Okay, 6 kali 2, 12x. Tambah 6. Kita beza kali kedua dia dapat macam tu. Sekarang ni dia bagi maklumat pembezaan kali kedua tu, x dalam dia tu adalah 1/4. Jadi gantilah 12 1/4. Ganti dekat x tu, tambah 6. Potong dapat 3. 3 tambah 6 dapatlah 9. Okey, itu kalau G 1/4 lah. Kalau G prime negatif 1. Gantilah 12 negatif 1 dekat tempat x tu tambah 6. So kita kira dapat negatif 6. Okey, boleh faham? Boleh ikut tak contoh ni? Siapa faham kat tangan? Okay, very easy tapi you must practice pembezaan. Kalau awak tak practice yang asas pembezaan daripada awal, memang awak tak boleh buat yang seterusnya. Okay, so jangan malas-malas, rajin-rajinkan diri. Cuba buat sendiri pembezaan ni. Kalau ada masalah boleh bertanya. Okay, so kita teruskan dengan dengan contoh 12. Okay, kita tengok contoh 12. Okay, contoh 12 ni dia bagi fungsi dia bagi f(x) sama dengan x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. So dia dah bagi ni, pembezaan kali pertama ni adalah sama dengan pembezaan kali kedua. Okay, kita bezakan kali pertama dulu. Simbol dia f prime x, beza kali pertama. Okay, kita 3x kuasa 2 tambah, kalau awak cekap beza congak je dalam kepala, 4x tambah 3. Okay, beza pula kali kedua. Okay, yang pembezaan kali pertama tu kita beza kali kedua, dapat 2 kali 3, 6x tambah 4. Okay, so pembezaan kali kedua ni, okay, oleh sebab dia dah bagi statement ni, pembezaan kali pertama dengan kali kedua tu sama. Jadi kita tulislah. Okay, dia kata x sama dengan f prime x. So sekarang ni ganti 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 3 sama dengan 6x tambah 4. Lepas tu kita buatlah susun ikut adik-beradik. Kita susun ikut adik-beradik, dapat macam ni. Lepas kita susun ikut adik-beradik, kita faktorkan. Okay, so kita akan dapatlah nilai x. Okay, bila kita
Sebenarnya yang step ni kita boleh tekan EQN. Terus pergi pada yang ni, lepas tu patah balik buat pemfakturan. Okey, jadi nilai X tu adalah negatif 1/4 dan 1. Boleh ikut tak yang ni? Siapa boleh ikut? Angkat tangan. Contoh 12. Okey, very easy ya. Contoh 12. Okey. Okey, so kita tengok latihan kendiri 2.6. Okey, kita buat latihan kendiri 2.6. Okey, soalan 1. Kalau nak tanya, boleh tanya lah. Jangan malu, jangan segan. Nak on mic boleh, nak tulis kat ruang chat pun boleh. Okey, so kita tengok latihan 2.6 nombor 1. Okey, A. Okey, so dia bagi Y sama dengan 3X kuasa 4 tolak 5X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. So bila awak bezakan, buat pembezaan kali pertama. Okey, pembezaan kali pertama dy per dx. 3 kali 4, 12. X kuasa 3 tolak 5 kali 2, 10x tambah 2. Kita bezakan kali kedua pula. Okey, pembezaan kali kedua. Okey, 4 kali 3, 12x tolak 10. So sekarang ni, bila kita buat betul, 4 kali 3, 12. Cikgu ada salah tak? Tak ada salah kan? Sebab cikgu tengok dekat skema lain. 3 kali 4, 2. Oh, salah ni. Sini 12. Okey, jadi 12 kali 3, 36. Okey. Salah darab tadi. Salah letak nombor tadi. Okey, so 36 tolak 3 ni kuasa 2. Okey. Kita bezakan lah. Kita bezakan kali kedua. Okey. Okey, praktis beza kali kedua. Okey, so kita tengok B pula. Okey, B dia boleh ikut A. Siapa boleh ikut A angkat tangan? Okey. So kita buat B pula. Okey, kita buat B. Okey, dia bagi Y sama dengan 4X kuasa 2 tolak 2 per X. Okey, kalau macam ni kita susun dulu. Yang bawah tu kita bawa naik atas. Jadi tolak 2, X negatif 1. Baru bezakan. Okey, dy dx sama dengan 4 kali 2, 8X. 2 tolak 1, 1. 1 tu tak tulis pun tak apa. Dia memang halimunan. Okey, yang ni jadi tambah 2X negatif 1, negatif 1 jadi negatif 2. Okey, so ini pembezaan kali pertama. Kita beza pula kali kedua. Okey, kita beza pula kali kedua. So, jadi 8. 8 tu tambah, bukan tambah negatif. Negatif 4X negatif 3. So kita ni di kuasa 2, di X kuasa 2. So dia dapat 8 tolak 4 per X kuasa 3. Okey, siapa boleh faham yang ni angkat tangan, yang B? Okey, good. Kalau nak tanya boleh tanya. Okey, so kita buat C pula. Nanti awak latihan awak buat dalam buku nilam yang hitam tu lah. Yang awak beli tu. Okey, so sekarang ni kita tengok C. Kat mana? Aku nak tanya. Okey, so yang C tu macam mana pula? Okey, yang C tu kita beza dy per dx. Okey, 8 tenang di depan, 3x tambah 2. Lepas tu beza yang di dalam. Okey. Ataupun awak nak beza di dalam tu siap-siap pun tak apa. Kemudian salin dia. Okey, lagi macam yang tu lagi senang nak darab nanti. Tak pening. Okey, 8 tu tenang di depan, beza yang di dalam dapat 3. Salin yang di dalam.
Okey, 8 tolak 1 jadi 7. Macam tu. So 8 kali 3 dapat 8 kali 3 berapa? 24. So dapat 24, 3x tambah 2 kuasa 7. Itu pembezaan kali pertama. Kita beza pula kali kedua. Okey. Kita beza kali kedua. 24 darab 7. Beza di dalam 3. Kemudian 3x tambah 2. 7 tolak 1 jadi 6. Okey. So kita akan dapat berapa? 24 darab 3 darab 7. Saya lupa nak keluarkan kalkulator. Saya nak. Saya nak cari kalkulator saintifik. Okey. Okey, so apa? 24 darab 7 darab 3. So kita dapat 504. So 504 3x tambah 2 kuasa 6. Okey, gitulah rupanya. So senang sangat kan pembezaan kan? Betul tak? Senang kan? Betul tak? Okey, so betul. Kalau awak selalu buat senang je. Taklah susah sangat. Sebab tu cikgu suka tajuk pembezaan ni dibandingkan pilih atur. Okey, pilih atur tu tapi ada juga pelajar yang sangat cakap pilih atur tu. Okey, so okey, kita tengok nanti cikgu send apa yang cikgu anak murid cikgu Azma tanya tu. Yang cikgu kata kenapa dia dapat, macam mana simbol ni dapat. Dia ada satu istilah dia lah. Kurungan yang tersirat, maknanya kurungan tu tak nampak. Okay, so kita nak buat nombor 2 pula. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2 macam mana kita nak buat ni? Okay. Nombor 2 senang kan? Okay, dia bagi F X sama dengan 3X tolak 2X kuasa 3. So kita bezakan dulu. Okay, pembezaan kali pertama dari 3 tolak 2 kali 3, 6X kuasa 2. So dia dah bagi pembezaan kali pertama tu 1 kan. So kita gantilah tolak 6, 1 kuasa 2. So kita dapat 3 tolak 6 dapat negatif 3. Okay. So itu untuk pembezaan kali pertama. Kalau kali kedua kita bezakan. So kita dapat 3 tolak 2 kali 3, 6 kali 3, 12x. So bila F 1 di dalam dia, 3 tolak 12, 1. So kita kira lah 3 tolak 12 dapat apa? Negatif 9. Okay, boleh ikut tak? Siapa boleh ikut angkat tangan? Okay, good. Very easy kan? So, cikgu rasa B tu hampa boleh buat kot, buat sendiri. Okay tak boleh B buat sendiri? B buat sendiri, C buat sendiri. Okay. Sebabnya cikgu rasa macam senang lah kan?
Yang B ni kena pakai apa? Pembezaan yang yang nak kembang pun boleh. Kalau yang nak hasil darab tu pun boleh. Yang ni pakai apa? Pembezaan hasil bahagi. Okey? So, cikgu rasa yang number BC tu hampa buat sendiri. So, kita teruskan dengan soalan soalan 3. Bolehkah hampa buat sendiri ke nak buat sama-sama juga? Buat sendiri. Sendiri lah. Okey, nombor 3 tu cikgu rasa pun senang juga, cuma hampa tukar lah nombor 3 tu. Okey, nombor 3 tu okey, fx sama dengan hampa tukar punca kuasa tu x kuasa 2 tolak 5 1/2. Lepas tu baru hampa buatlah macam biasa dah. Boleh dah? Nombor 4 pun sama, cuma dia tak pakai x, dia pakai huruf T, y dia pakai huruf A. Tapi konsep dia sama je. So hampa cuba juga, hampa cuba sendiri. Nombor 3 cuba, yang B2, BC ni cuba, 4 pun boleh. Cikgu rasa yang nombor 5 pun boleh buat kan, senang kan, betul tak? Betul. Nombor 5 buat sendiri ya. Okay, so kita tengok nilai-nilai X dengan keadaan F pembezaan sama dengan kosong. Awak bezakan kali pertama, lepas tu sama dengan kosong, nombor 6 ni. Lepas tu kalau bezakan kali 2, sama dengan kosong. Cikgu rasa nombor 6 tu pun senang kan? Apa buat sendiri kan? Apa nak cikgu bincang dengan apa? Macam mana? Nombor 6. Sendiri. Sendiri. Senang kan? Cikgu ajar yang penting-penting ni kan? Okey, kita tengok aplikasi pembezaan. Okey, kena tahu aplikasi pembezaan dalam kehidupan. Selain daripada aspek keselamatan, roller coaster. Pernah naik roller coaster tak? Siapa pernah naik roller coaster? Angkat tangan. Ada tak? 2 orang dia naik roller coaster. Wafi, Ailina je. Okey, roller coaster tu tahu tak rupa roller coaster? Alah, dia macam kat dekat apa tu yang dekat Johor tu? Apa nama dia? Apa nama yang dekat Johor? Legoland, betul. Macam kat Legoland tu. Banyak roller coaster. Okey. Okey, so selain daripada aspek keselamatan, roller coaster juga dibina dengan mempertimbangkan kepuasan maksimum pengguna. Kenapa pengguna suka naik? Kenapa orang suka naik roller coaster? Okey. Nak jerit kuat-kuat kan? Takut tapi nak naik juga. Okey. Seronok, satu kepuasan kan? Okey, setiap titik pada trek roller coaster perlu diberi perhatian untuk mencapai matlamat itu. Okey, memang sangat penting setiap trek pada roller coaster tu kalau tak diberi perhatian boleh melibatkan nyawa. Jadi apakah teknik yang boleh digunakan untuk menentukan kecurunan bagi setiap titik pada trek roller coaster itu? Okey, so kita kena kaji juga yang ni sebab sekarang ni trend soalan dia memang nak aplikasi konsep, awak kena faham konsep. Okey. So, kita tengok kecurunan tangent kepada satu lengkungan pada titik-titik yang berlainan. Okey. Kecurunan tangent, tahu tak kecurunan tangent? Okey. Kalau yang ni kalau ini graf kuadratik, kecurunan tangent dia akan menyentuh pada satu titik. Itu dipanggil kecurunan tangent. Okey. Tapi kalau dia macam ni, yang garis betul-betul ni normal. Kecurunan normal. Okey. Kecurunan tangent dia mesti kena pada satu titik pada graf kuadratik tu. Okey. So, kita tengok detail apa yang diberitahu dalam buku teks ni. Dia kata pertimbangkan y sama dengan fx sama dengan yang ni.
Okay, X kuasa 2 dengan fungsi kecurunan dia dy per dx fx ialah 2x. Okey, dia bagi ni. Kalau fungsi dia yang ni. Okey, so fungsi kecurunan f prime x digunakan untuk menentukan kecurunan tangen mana-mana garis tangen pada graf fungsi fx di titik tertentu. Okey, misalnya kalau fungsi fx x kuasa 2. Okey, gantilah negatif 2 tu dekat kuasa 2. Okey, negatif 2 ni apabila x sama negatif 2 kecurunan tangen dia. Selepas kita bezakan ni, kita gantilah dapat ni. Okey, mula kita bezakan persamaan ni dulu. Dah beza tu kita masuklah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kita akan dapatlah untuk kecurunan tangen, kecurunan dia yang ni. Okey, kecurunan tangen. Ganti nilai. Ni kalau buat jadual pun okey. Okey, dia punya persamaan dia yang ni. Okey, kita bezakan, kita akan dapat kecurunan tangen daripada satu titik. Ni kecurunan tangen titik dia di sini. Okey, ni sini, lepas tu sini, sini, sini. Okey, yang bergaris biru pada buku awak ni. Okey. So, rajah di sebelah menunjukkan kecurunan tangen kepada lengkungan fx x kuasa 2 pada 5 titik berlainan. Ada 5 titik berlainan ni. Okey, yang garis biru tu di situlah kecurunan tangen dia. Okey, dapat pada titik yang berlainan. Ada 5 Okey, kemudian dia kata secara amnya jenis kecurunan tangen f prime a dan sifatnya kepada satu lengkungan y sama dengan fx pada titik dapat diringkaskan seperti yang berikut. Okey, ini yang sangat penting ni. Kalau boleh ambil nota ataupun catatlah nota buat satu buku khas. Okey, kecurunan tangen pada titik x sama dengan a dan a ni apa-apa nombor lah. Kemudian yang ini setelah dibezakan. Okey, dy per dx. Okey, kecurunan tangen pada tu. Ada satu nilai x, kemudian kita masuk dalam persamaan yang telah dibezakan tu, kita dapatlah kecurunan tangen. Okey, kecurunan tangen ni dia ada kecurunan negatif. Kecurunan negatif ni kalau lepas kita bezakan dia kurang daripada kosong. Kalau kurang daripada kosong dia akan mencondong ke kiri. Dia punya kecurunan tangen dia. Kalau kecurunan dia sifar, dia rata lah, dia kena satu titik. Kalau macam ni graf, dia dapat di sini titik minimum dia. Okey, biasanya kalau di sini, ini adalah satu titik pusingan lah. Okey, kemudian kecurunan positif lebih besar daripada kosong, dia mencondong ke kanan. So kalau lebih besar dia mencondong ke kanan, kalau mencondong ke kiri tu dia lebih kecil. Kena ingat ni, kena ingat dan fahamkan muka surat 51 tu. Okey, kita tengok kita tengok contoh. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung. Okey. Dan titik, dia bagi titik A, B, C yang terletak pada lengkung itu. Dia suruh ungkapkan dy per dx. Okey, kalau kita nak ungkapkan dy per dx, maknanya kita bezakanlah apa yang dibagi ni. Okey, sebelum kita bezakan x yang di bawah tu kita bawa ni atas. Kalau dia bawah dia positif, bila naik letak di atas dia negatif 2 tu. Okey ni jadi negatif 2. So kita beza kali pertama, kita dapatlah macam ni. Okey, kemudian kita susun cantik-cantik dia jadi macam ni. Okey, sekarang ni soalan B dia suruh cari kecurunan tangen bagi lengkungan A, B, C. Okey. So kalau kita nak cari kecurunan tangen lengkungan pada titik A, B, C tu kita masuklah nilai. Kita masuk nilai kat mana? Kita masuk nilai setelah kita bezakan ni. Sebab kecurunan ialah dy per dx. Sebab tu kita masukkan dalam ni. Yang setelah kita dah bezakan titik-titik yang ni, kita masukkan dalam persamaan yang setelah kita bezakan. Sebab pembezaan adalah berkaitan dengan kecerunan. Okay. So, kita tengok soalan B. Untuk titik A, B dan C, nyatakan keadaan kecurunan tangen pada lengkung itu. Okay, kalau kita dah masuk pada titik A tu, kita dapat kecurunan tangen dia negatif 14. Negatif 14 dia kurang pada kosong. Oleh sebab tu kecurunan dia negatif.
Dan bila kecunian dia negatif, dia mencondong ke kiri. Okay. So, awak boleh rujuklah pada gambar rajah yang di atas ni. Okay, gambar rajah yang di atas ni untuk faham. Okay, kalau negatif dia mencondong ke kiri. Okay. Kemudian pada titik B, kecunian tangent ialah kosong. Okay, bila kecunian tangent sama dengan kosong, inilah titik pusingan. Okay, kenapa dia namakan titik pusingan? Mula-mula negatif. Kemudian dia dapat, dia kena titik pusingan iaitu dy per dx. Lepas tu dia nak pusing naik atas. Betul masuk titik pusingan. Ni kalau titik maksimum lah. Kalau titik minimum pula, mula-mula dia naik macam tu. Lepas tu dia nak pusing pula. Dia kena pada satu titik, dia pusing pula. Ini dipanggil dy per dx sama dengan kosong. Iaitu titik pusingan. Dy dx sama dengan kosong, di situ adalah titik pusingan. Sama ada dia maksimum atau minimum. Okey, kalau kecunian dia adalah sifar dengan garis tangent adalah mengufuk. Mengufuk maksudnya garis tangent tu selari je macam tu. Okey, garis tangent dia macam tu. Mengufuk. Selari dengan paksi X. Okey. Pada titik C, kecunian tangent dia ialah lebih besar daripada kosong. Kalau lebih besar daripada kosong, dia adalah positif dan garis tangent dia condong ke kanan. Jadi ni fahami konsep ni. Okey, yang di atas ni. Okey, hampa mesti mengantuk Lena dengan cikgu cakap. Okey, betul tak? Okey, so kita cuba soalan latihan Kediri 2.7. Okey, 2.7. Kita tengok 2.7. Okey, dia bagi persamaan Y sama dengan 9X tambah 1 per X. Kita susun dulu bagi cantik. 9X tambah X negatif 1 tu bawa naik atas. Baru kita bezakan. Okey, baru boleh bezakan. Okey, dapat 9 negatif 1 X negatif 2. So kita tulis bagi cantik-cantik. Jadi 9 tolak 1 per X kuasa 2. Dy per dx. Okay, so kita ganti nilai yang dia bagi ni, X ni. Okay, kita ganti nilai dia. Okay, kalau X dia sama dengan 1 per 4. So dy per dx dia sama dengan 9 tolak 1 per 4 kuasa 2. So kita akan dapat 9 tolak, ni tekan kalkulator, kita dapatlah 16. So 9 tolak 16 dapatlah negatif 7. Okey, tu untuk 1 per 4. Boleh ikut ke setakat ni? Siapa boleh ikut angkat tangan? Lena apa di sana? Cikgu syok sendiri je sembang cakap apa Lena sana. Okey, maklumlah. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, X sama dengan 1. Okey, dia bagi X sama dengan 1. Kita masuklah nilai. Okey, kita masuk nilai dekat pembezaan yang kita dah bezakan tadi tu. Dy per dx sama dengan 9 tolak 1 kuasa 2. 9 tolak 1 jadi 8 lah. Jadi dy per dx sama dengan 8. Okey, so soalan seterusnya itu untuk soalan A1. Okey, kita tengok A2. Untuk setiap koordinat X itu, nyatakan keadaan kecunian tangent kepada lengkungan itu. Okey, dia suruh cerita. Dia suruh nyatakan keadaan kecunian tangent tu. Okey, jadi awak kena buat ayat lah macam soalan B, contoh di atas tu. Apa dia nak nyatakan? Okey, jadi awak nyatakanlah pada X sama dengan 1 per 4. Okey, X sama dengan pada X sama dengan 1 per 4, kecunian tangentnya adalah negatif. Sebab kita dapat negatif 7 kan? Jadi negatif 7 dia kurang daripada kosong. Jadi garis tangent tu mencondong ke kiri. Ikut ayat yang dekat contoh di atas ni. Okey. Pada X sama dengan 1 per 4, kecunian tangentnya adalah negatif, iaitu negatif 7 kurang daripada kosong. Jadi garis tangent condong ke kiri. Okey, kemudian pula apa lagi penerangan dia? Pada X sama dengan 1 pula, kecunian tangentnya adalah positif, iaitu 8 lebih besar daripada kosong. Jadi garis tangent condong ke kanan. Okey, awak kena tahu menerangkan.
Sebab zaman awak ni dia suka bagi ayat panjang-panjang ataupun dia nak ayat panjang-panjang. Walaupun matematik, math kan. Dia sekarang ni zaman tak tahu dia tak pakai angka, dia pakai abjad. Itu tu SPM 2020. Mungkin awak pun dia ikut sama lah kot. Okay? So awak kena faham konsep lah, maksudnya dia nak awak faham konsep. Okay, so kita tengok seterusnya. Soalan seterusnya dia nak B. Okay, B seterusnya cari koordinat titik perlengkung dengan keadaan garis tangennya adalah mengufuk. Okay, faham tak apa maksud mengufuk? Tahu tak apa dia mengufuk? Mengufuk tu paksi X. Mengufuk ni garis mengufuk lah ni. Paksi X. Okay, dia kena pada satu titik. Okay, kalau kena pada satu titik, kalau di sini dy per dx dia sama dengan kosong. Okay, di sini adalah titik pusingan, nama lain dia. Okay, so macam mana kita nak buat B ni? Okay, dy per dx sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Sebab dia dah bagi tahu ni, kecualian tangen dia kepada keadaan garis tangen ni adalah mengufuk. Garis tangennya di sini. Okay, mengufuk. Okay, dia rata je. Okay, so sekarang ni bila dy per dx sama dengan kosong, so dy per dx tu tadi kita dah dapat kan? Kita dapat kat atas ni, okay. Iaitu dy per dx dia adalah 9 tolak 1 per x kuasa 2. Samakan dengan kosong. Okay, kita buatlah. Kita buatlah 9 sama dengan 1 per x kuasa 2. So, kita selesaikan 9x kuasa 2 sama dengan 1. So, x kuasa 2 sama dengan 1 per 9. Okay. Kemudian, kita dapatlah punca kuasa 1 per 9 tapi ada tambah tolak. Okay, kalau ada punca kuasa tu ada tambah tolak. Okay, so bila x, katakanlah sekarang ni dia bagi x dia apa? Ada bagi nilai ke x? Tak ada kan? Suruh cari titik perlengkung dengan keadaan garis tangennya adalah mengufuk. Okay, so yang ini x sama dengan tambah tolak punca kuasa ni dia jadi 1 per 3. Okay, so bila kita dapat macam ni, apabila x sama dengan 1 per 3 positif, y dia adalah 9 ganti nilai 1 per 3 tambah 1 per 3. Okay, y tu daripada mana ni daripada soalan atas ni. Okay. So, kita akan dapat, kira tekan kalkulator, kita akan dapat 6 lah. Okay, so titik yang pertama, dia akan dapat 1 per 3, 6. Kemudian titik kedua, macam mana kita nak dapat? Kan dia, yang ini positif, sekarang yang negatif pula. Okay, x sama dengan negatif 1 per 3. So, kita akan dapat y sama dengan 9 negatif 1 per 3 tambah 1 negatif 1 per 3. So, kita kira lah kita akan dapat negatif 6. So, satu lagi titik kita akan dapat ialah negatif 1 per 3, negatif 6. Okay, boleh faham tak setakat ni? Siapa faham angkat tangan? Tak ramai faham ya? Okey. Hampa yang di sini ni hampa boleh try buat sendiri. Sebenarnya tak ada apa sangat pun. Okey. Dy per dx ni, yang ni awak bezakan. Awak dapatlah kecualian tangen. Kecualian tangen tu pembezaan kali pertama. Okey, so gantilah nilai yang ini dengan yang ni. Okey, selepas awak dah ganti nilai tu,
Awak dah ganti nilai, selepas awak dah ganti nilai. Okey, lepas awak dapat ganti nilai tu dapatlah. Okey, dapat apa? Ni negatif 7, 8 ni. Lepas tu selesailah soalan tu. Kemudian soalan 2 tu kecurian tangent kepada, dia kata nyatakan kecurian tangent kepada lengkungan itu. Okey, so yang itu kita kalau kita buat ayat, kita terangkan, okey. Kemudian yang B tu dia suruh cari titik. Kalau dia sebut garis tangent mengufuk, keyword dia mengufuk garis tangent mengufuk. Kalau mengufuk dia rata. Okey. So sekarang ni Cikgu harap hampa boleh buat. Kemudian soalan 2. Okey, soalan 2 nak buat sendiri ke nak buat sama-sama? Hampa rasa? Cikgu. Ya. Yang 9 tolak 1 per X kuasa 2 tu, cikgu pindah macam mana tu? 9 Tolak 1 per X kuasa 2 tu. 9 tolak 1 per X kuasa 2 ni, yang ni. Yang tu kan? Cikgu bawa pergi belah kanan yang 1 per X kuasa 2 tu. Lepas tu cikgu darab macam darab silang. Sebenarnya dia macam main puzzle lah. Alih sana, alih sini. Sampai X tu jadi single. Okey? 9 darab silang. Sebenarnya 9 per 1. Yang ni sebenarnya 9 per 1. Ni darab silang. Lepas tu kita boleh kena susun sampai X tu jadi single. Kan kalau X kuasa 2 kan bila X kuasa 2 sama dengan 1 per 9. Ni sebenarnya kita nak hilangkan 2 ni, kita darab 1 per 2. Ni pun darab 1 per 2. Okey, ni habis. Jadilah X. Ni jadilah 1 per 9, 1 per 2. Tapi 1 per 2 tu kan punca kuasa. Jadilah 1 per 9. Tapi dia ada tambah tolak lah. Kalau ada punca kuasa, dia ada tambah tolak depan dia. Okey, boleh? Boleh tak Nurin? Boleh. Okey. Dia macam darab silang lah, darab silang. Lepas tu kita susun dapat X tu. Okey, so kalau cikgu laju sangat beritahulah. Kalau tak faham pun tanyalah. Kan cikgu syok sendiri, dia awak tak dapat apa-apa. Kesian kat awak, dah lah bayar data lagi lah apa kan. Okey, nak periksa lagi. Okey, nak periksa tahun ni kena usaha, tak boleh leka-leka sebabnya kemungkinan besar tak ada apa? Tak ada extend masa. Jadi mungkin on time. Awak adalah lama duduk kat rumah, kalau leka tak tahulah habis ya. Okey, tak seronok sebenarnya online ni, tapi nak buat macam mana kan? Seronok belajar kat sekolah lagi. Kat sekolah boleh marah awak, cikgu. Online tak boleh marah. Sabar je lah. Alah, cikgu tak pernah marah pun. Okey, soalan 2. Soalan 2 saya boleh buat ke tak boleh buat? Nak buat sendiri ke ataupun nak bincangkan? Cuba awak tengok soalan 2 tu. Rasa-rasa boleh buat tak? Siapa nak bincangkan kat tangan? Okey. Bincanglah lah. Okey, soalan 2. Okey, kita bermula daripada apa yang dia bagi. Okey, dia bagi sekarang Y sama dengan A X kuasa 2 tambah B per X. Okey, sebelum kita nak bezakan, kita susun yang bawah tu jadi cantik. Jadi A X kuasa 2 tambah B X bawa ni atas jadi negatif 1. Baru kita bezakan. Okey, awak tengok kalau dalam soalan kertas periksa nanti, macam mana awak nak tahu soalan ni soalan pembezaan? Dia tak ada tulis pun perkataan pembezaan. Nanti awak jumpa kamiran tau.
Nak pembezaan ke pengamiran? Cuba awak tengok, kalau soalan pembezaan dia disebut tentang kecerunan. Lepas tu ada perkataan lengkung, kecerunan tangent. Itulah benda-benda dia punya hint tentang pembezaan. Padahal dekat ayat ni mana tulis pembezaan. Okay, so itu antara hint-hint dia lah. Okay, so sekarang ni kita bezakan. Okay, so kita bezakan. Sana. Okay, kita bezakan sama dengan 2AX tolak BX negatif 2. Okay. So kita susun bagi cantik 2AX tolak B per X kuasa 2. Susun bagi cantik macam tu. Okay. So rasanya boleh ikut lah setakat ni kan. Okay, so sekarang ni dia suruh tentukan, tapi dia ada bagi maklumat X 1/2, X 2. So guna maklumat yang diberi tu, kita masukkan apabila X sama dengan 1/2, dy dx dia berapa pula? Dy per dx dia, kita masuklah 2A 1/2 tolak B 1/2 kuasa 2. So kita dapat, kita potong-potong, kemudian kita akan dapat, yang ini dapat A. Kemudian yang bawah dia tu, kalau kita kalau dia duduk bawah bahagi, bila ni atas dia jadi darab lah kan. Lepas tu dia kuasa 2. So dia akan jadi ni A. Yang ni akan jadi 4 lah. 4B sama dengan tadi dia ada bagi kalau setengah negatif 14. Dia ada bagi sini. Dia ada bagi negatif 14 dekat ayat, dekat soalan. Okay, negatif 14. So ni jadilah persamaan satu. Negatif 14 tu dapat pada mana? Dapat daripada soalan ni. Kan soalan ni dia ada sebut ni negatif 14. Mempunyai kecerunan negatif 14. Dia sebut dy dx adalah kecerunan. Okay, dy per dx adalah kecerunan negatif 14. So itu persamaan pertama kita dapat, kita kena buat persamaan. Baru kita persamaan serentak, baru kita dapat nilai A dan nilai B. Okay, so sekarang ni apabila X sama dengan 2, dia dah bagi sini X sama dengan 2. So awak dy per dx dia sama dengan 7. 7 ni dapat dari mana? Dapat daripada soalan ni. Kat soalan ni dia dah bagi tahu 7. Okay, so kita gantilah nilai pembezaan kali kedua tu, kali kedua pembezaan tu, 2x tolak b per x kuasa 2 sama dengan 7. So kita ganti nilai x tu sama dengan 2, 2a 2 tolak b per 2 kuasa 2 sama dengan 7. So kita susun bagi cantik-cantik, kita dapatlah 4a tolak 1/4 b sama dengan 7. So yang ini samalah dengan 16a tolak b sama dengan 28. Dapatlah persamaan kedua. Okey, ini persamaan pertama. Yang ini persamaan kedua. Okey. Persamaan pertama. Yang ni. Yang betul persamaan kedua yang ini. Okey. So kita buatlah persamaan serentak. Okey, nak dapat titik koordinat ni biasanya kita buat persamaan serentak. Okey, kita guna persamaan yang kita dapat tadi tu. Okey, kita dapat, kalau tak faham tanya So persamaan pertama dengan persamaan kedua tu
Cikgu ambil, okey, cikgu salin lah di sini. Okey, cikgu salin kat bawah ni. Okey, wah, dia nipis sangat. Okey, tolak 4B sama dengan negatif 14. Ini persamaan pertama. Okey, 16A tolak B sama dengan 28. Ini persamaan kedua. Awak selesaikan persamaan pertama dan kedua ni. Ikutlah nak buat teknik penggantian ke ataupun teknik penghapusan ke. Okey, katakanlah awak nak buat teknik penghapusan, penggantian, katakanlah nak buat teknik penggantian. Okey, dari 1. Okey, dari 1 A sama dengan negatif 14 tambah 4B. Ini ada persamaan 3. Okey, gantikan persamaan ketiga ni dalam persamaan kedua. Jadi 16 A dia negatif 14 tambah 4B. Tolak B sama dengan 28. So negatif 14 darab 16. Okey. Negatif negatif 14 darab 16. So kita dapat negatif 224 tambah 16. 16 darab 4. 16 darab 4. Dapat 64. B. Tolak B sama dengan 28. Kat sini kalau awak pakai sisah-sisah pun boleh. Okey, tapi ni tak mau pakai negatif 2. Okey, cikgu nak pakai sisah lah, cikgu tak mau kira lah. Malah nak kira, okey. Negatif 224 tambah 64 alfa, cikgu pakai X sebab B ada, okey, B. Alfa B tolak alfa B, alfa kalkulit 28. 28 shift soft. So kita dapat B dia sama dengan 4. Boleh ikut kan setakat ni? Siapa boleh ikut angkat tangan? Okey, alhamdulillah. So sekarang kita dah dapat nilai B. Kita nak cari nilai A. Jadi gantikan B sama dengan 4 ni dalam persamaan 3. Persamaan 3 ni gantikan. Jadi A sama dengan negatif 14 tambah 4. So kita tekan kalkulator. Negatif 14. Tak dekat pula dah. Negatif 14 tambah 4 dalam bracket 4 tutup bracket. Dapat 2. Jadi A dia dapat 2. So A 2, B dia 4. Okey, boleh faham? Boleh ikut? Okey, tu nak tentukan A dan B. Okey, ada nak tanya tak? Boleh? Okey, so seterusnya dia suruh cari koordinat titik pada lengkungan dengan keadaan kecunian tangent ni ialah sifar. Okey, dia dah sebut kecunian tangent tu sifar. Kecunian tangent tu ialah dy per dx. Okey? Dy per dx tu kecunian lah. Kecunian tangent. Okey, bila dia sebut kecunian tangent tu adalah sifar, bermaksud dy per dx dia adalah kosong.
Okey, tadi kita dah beza kan dy dx tu kat atas ni. Kat atas ni kita dah beza tadi. Dy dx tu kita dapat apa? Sana. Apa nilai dy dx dia? Tak boleh hal kecil pula dah. Okey, dy per dx dia kita dapat tadi. Ni hang kat atas ni. Kita dapat ni. Okey, kita gantilah nilai. Okey. Buat tepi ni lah. Okey, dia bagi tahu dy per dx sama dengan kosong. Sebab dia kata kecilinan tangent ni adalah sifar. Okey, kita dapat tadi 2a x tolak b per x kuasa 2 sama dengan kosong. Tadi kita dapat a dia tu adalah 2. Jadi 2x tolak b dia adalah 4 per x kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, so sekarang ni suka lari. Okey, so kita dapatlah 4x tolak 4x kuasa 2 sama dengan kosong. So kita susunlah main macam tadi juga. 4x sama dengan 4x kuasa 2. Darab silang. Yang ni sebenarnya per 1. Darab silang. So, darab silang bagi x tu single. Okay, so kita susunlah. Apa ni? 4x kuasa 3 sama dengan 4. Jadi x kuasa 3 sama dengan 4 per 4. Okay, x kuasa 3 sama dengan 1. So, x sama dengan 1. Okay, boleh ikut tak setakat ni? Siapa boleh ikut angkat tangan? Boleh. Okay, cikgu tulis mengit lah. Okay. So, kalau boleh ikut, cikgu teruskan. Apabila x sama dengan 1, kita cari y pula. Sebab kita nak cari koordinat kan. Jadi kita cari y pula. Y kan dia bagi ni dekat soalan tu. A dia kita dah tahu tadi. A dia adalah 2. X kuasa 2 tambah. Okay. Ni dekat sini ni kan. Y dia, kita nak cari y. Y sama dengan A. A 2. X tu dia adalah 1. Kuasa 2 tambah B per B tadi 4. B tadi 4 per 1. So kita kira lah. Kita akan dapat nilai dia adalah 6. So koordinat dia adalah 1, 6. Okay. Boleh faham tak? Siapa faham angkat tangan? Kalau tak faham, kat mana tak faham? Okay. Okay, boleh tak? Okay, so selesailah soalan 2. Okay, cikgu harap hampa boleh buat latihan dalam buku yang nilam, yang hitam tu. Buatlah muka surat berapa Awak buat daripada bab pertama tu sampailah muka surat. Sampai muka surat berapa. Sebab jangan tunggu sekolah buka. Memang nanti cikgu nak teruskan dengan bab yang seterusnya. Okey, hampa teruskan sampai muka surat sampai muka surat 26. Okey, sampai muka surat 26. So, cikgu rasa sampai di sini saja. Kalau ada apa-apa, awak sampai di sini saja. Kita jumpa lagi insya-Allah next week.
So, terima kasih banyak-banyak Tania sebab hadir malam ni ke kelas online. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama.